Anda mencari sumber rujukan pelaburan saham, nak tanya mengenai sesuatu topik tapi tidak tahu pada siapa? Kongsikan persoalan anda untuk saya kongsikan di YouTube channel Nur Azamuddin untuk rujukan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para subscriber YouTuber Nur Azamuddin? So baru-baru ni saya ada buat satu program di mana kita akan ada program tu, dia adalah topik apa nak belajar hari ni. Jadi hari ni saya basically nak bukan saja nak menjawab persoalan ataupun pertanyaan anda mengenai pelaburan. Ini actually kita dah sesi berkongsi di mana anda semua boleh memilih atau meluangkan masa untuk mengisi form yang saya telah sediakan di Google tersebut, dan anda boleh tanya apa-apa soalan berkaitan supaya saya boleh terangkan selagi mana dia di bawah pengetahuan saya. Okay? So sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nur Azamuddin. Saya adalah founder untuk Journal.com, ataupun kalau sebelum ni anda pernah kenali saya daripada Trader Lifestyle. So apa yang menarik tentang kali ini adalah tentang ada satu soalan yang orang kemukakan, dan soalan ini tepat pada masanya ketika ini, iaitu daripada Syuk, daripada Johor, berkaitan tentang FCPO. So dia bertanya soalan, di pasca pandemik ini saya terasa sedikit tersepit, namun perlukah saya withdraw akaun KWSP untuk membuat modal untuk diniagakan di pasar FCPO? Saya berhasrat untuk mencari wang tambahan, berikutan saya membuat 2 kerja dalam satu masa. Mohon nasihat dari Tuan Azam untuk tindakan saya ini, adakah ia wajar ataupun tidak? So basically soalan Syuk ni actually berkaitan dengan KWSP yang kerajaan baru-baru ni war-warkan untuk membenarkan sesiapa yang yang memerlukan boleh pilih untuk withdraw daripada KWSP account 2. So kalau tak cukup, baru dia akan bagi untuk account 1 lah. Permohonan bermula 1 April 1 April 2022. Jadi kenapa saya perlu tekankan? Okay, bagus sebenarnya soalan ni, sebab ramai orang sebenarnya tertanya-tanya apa kita nak buat sebenarnya. Adakah sepatutnya kita keluarkan duit untuk melabur, ataupun sepatutnya kita gunakan duit tu untuk simpanan, ataupun patut kita biarkan je dalam KWSP? So sebenarnya ini soalan yang bukan Syuk je yang tanya, yang menjadi tanda tanya. Actually ramai, in fact baru recently semalam actually baru je saya kita orang dalam sesi space dekat Twitter, mana kita bincangkan mengenai kewajaran patut ke tidak untuk keluarkan akaun KWSP ni. Okey, sebelum tu saya nak highlight sikit yang KWSP ni adalah di mana simpanan kita, hasil titik peluh kita bekerja keras untuk simpanan on retirement, maksudnya simpanan kita ketika bersara. Jadi ini kita cerita 30-50 tahun lagi lah. So itu bergantung pada umur masing-masing lah kan. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah sebenarnya ia bergantung kepada individu. Kita tak boleh samakan setiap individu. Ada orang dia sangat-sangat memerlukan akaun KWSP ni, jadi kita tak boleh nak kata tak boleh keluarkan. Sebab sekarang ni ramai orang terjejas. It's not just Syuk saja, saya rasa semua orang terjejas. In fact semua orang merasai kesakitan disebabkan pandemik ini. So mengenai tentang patut ataupun wajar ke tidak kita keluarkan KWSP, dia bergantung pada keperluan. Jadi kalau orang rasa yang 10,000 tu dia memang memerlukan, maksudnya dia nak cover duit kos kereta, sewa kereta ke, dia nak bayar loan kereta ke, bayar loan rumah ke, ataupun dia nak melengkapi orang kata keperluan harian dia macam susu, pampers anak semua. Jadi dia memang memerlukan sebab dia orang tak ada source of income. Yes, sila keluarkan. Saya rasa tak jadi masalah pun sebenarnya. Tapi untuk orang yang yang nak gunakan duit tu untuk berjoli, itu kena berhati-hati, sebab anda bukan sahaja membahayakan masa depan anda, basically anda juga membahayakan basically when you withdraw the duit tu, sebenarnya you are betting for your future lah sebenarnya cerita. Sebenarnya. So bila you keluar, you joli, you imagine untuk dapatkan 10,000 tu at least 2 tahun bekerja at least. Jadi you bayangkan dengan 2 tahun bekerja you habiskan dalam sekali mata, seminggu, 2 minggu. So it's not fair. So unless kalau you nak withdraw untuk you emergency, simpan emergency, sebab you nak prefer cash on hand, so itu dibolehkan. Tapi janganlah kita gunakan duit-duit tu untuk orang kata untuk berjoli ke whatever. So balik kepada soalan Syuk ni kan, dia tanya boleh ke kita laburkan dalam FCPO. So FCPO ni kan,
dia bukanlah semudah yang disangka. Memanglah kita tunjuk profit, kita share, oh boleh buat keuntungan banyak ni dan sekian. So saya tahu ramai orang join group Telegram ataupun pernah tengok cikgu-cikgu lain share pasal income CPO. Tapi kan dalam banyak-banyak orang share profit tu kan, diorang tak pernah share statement. Kebanyakannya lah yang saya jumpa tak pernah share statement monthly. Adakah betul? So saya kena be honest, I'm macam on November I'm making a lot of money. December I lose a lot of money. January I'm recovering. February till now I still recovering. So basically dah recover lah. Cuma cerita dia kerugian tu orang tak tunjuk. So macam recently saya tunjuk profit yang 70k on my statement. So maksudnya the possibility untuk buat keuntungan FPO tu boleh, tapi perlu ada ilmu. It's not easy sebenarnya. Dia trading ni bukannya hal you belajar you boleh pandai. Kalau you nak gunakan duit tu a part of sikit, a portion, letak sedikit amount untuk you melaburkan knowledge dulu and then gain experience, baru you involve dalam pasar FPO, saya sangat sarankan. Tapi kalau you nak gunakan duit tu terus untuk dump masuk trading FCPO, so I'm not recommended. Sebab apa? Dia tak sama macam bursa. Kalau bursa, kalau you trade ataupun you trade stock kan, beli, kalau saham jatuh selagi mana tak jual, duit tu masih floating loss. Tapi FCPO dia boleh margin call, dia boleh hangus modal anda. Jadi saya tak recommended untuk orang yang nak gunakan KWSP ni untuk dilaburkan ke pasaran FCPO semata-mata untuk cover, sedangkan itu adalah duit penting. Kalau you nak try juga invest, I think the best adalah you invest sikit kat saham ataupun cryptocurrency ke, ataupun knowledge sikit lah. Tapi I'm recommended kalau you gunakan knowledge tu sebaik-baiknya. Maksudnya you have to learn before you involve in the investment. Sebab ini adalah duit masa depan, duit untuk 30 tahun datang. So kalau dalam tempoh 30 tahun you simpan 10,000 tu, ia akan gandakan jadi 40,000. Okay, itu dalam 10 tahun. So kalau you gunakan duit tu, orang yang cerdik dia akan guna duitkan tu untuk beat inflation. Maksudnya dia akan melabur dan dia kembangkan duit tu. Itu orang yang cerdik. Tapi kalau orang yang baru nak belajar, baru nak start, and then you basically you are betting about your saving tau. You betting your saving. So my recommendation, kalau you betul-betul nak sangat ceburi satu bidang atau you memang nak belajar pasal saham dan sebagainya, SPO ke whatever, nak cuba juga menggunakan duit tu, saya sarankan pergi belajar dulu. Okay, belajar, invest sikit untuk belajar. Kelas tak mahal zaman sekarang. Okay, dia tak macam dulu 4,000 sampai 8,000 ada. So sekarang nowadays dia boleh dapat murah-murah je. So invest untuk the knowledge and then baru you participate. Gunakan sebahagian, bukan semua. 10,000 tu janganlah guna dump 10,000 tu juga masuk kan. Jangan all in. Orang kata gunakan sebahagian sahaja daripada kewangan itu untuk orang kata untuk kita laburkan ke ke pasaran saham ke ataupun SPO ataupun cryptocurrency. Gunakan sebahagian saja. Maybe guna 20% ke macam tu ke. Benda yang orang kata duit yang you kalau rugi you tak risau. Macam saya mention tadi, ambil masa 2 tahun you bekerja baru you dapat 10,000. Takkan you nak lenyapkan sekali mata kan. Jadi the best part of the best thing yang you boleh buat adalah dengan melabur di pasaran betul. So itu Syuk punya soalan. Saya harap saya punya penerangan ni jelas. Saya sebenarnya sebenarnya saya tak sewajarnya untuk memberi pandangan mengenai financial lah. Sebab apa, saya bukannya certified financial advisor. Tapi ini adalah personal opinion saya. Ini semua apa yang saya terangkan ini adalah hanya pendapat pribadi saya. Jadi kalau nak gunakan duit tu untuk simpan allocation emergency, saya recommended. Kalau nak guna duit tu untuk top up ilmu, invest sikit, saya recommended. Tapi kalau you nak jump untuk something yang high risk, high return macam CPO, I'm not recommended. Okay, walaupun ada cikgu cakap, oh tak apa, kita belajar, boleh, memang boleh buat untung 1,000 sehari. Yes, memang ada possibility untuk buat tu. Tapi you kena ingat, kalau boleh untung 1,000 sehari, maksudnya boleh rugi 1,000 sehari. Jadi berhati-hatilah ketika membuat pelaburan dan jangan mudah terpedaya lah dengan mana-mana orang yang menjanji kemudahan bintang, especially kalau benda-benda itu related investment kan. Jadi itu cukup yang saya boleh terangkan untuk Syuk. Jadi kalau Syuk ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang nak tanya lebih rapat lagi, you can also DM lah, DM tertanyakan dekat saya ke, ataupun you can also tanya soalan kedua dekat dalam form tu. Tak apa, insyaAllah kita akan jawab. Sebab kita nak compile all the content dekat dalam channel supaya
semua orang mendapat manfaat daripada pendapat-pendapat ataupun daripada sharing-sharing yang kita buat. So ini hanya pendapat peribadi saya. Tak ada orang kata no such a buy call ke no such a financial advisor, tapi pilihan di tangan anda. So again saya tekankan, kalau nak keluarkan duit WSP tu, gunalah manfaatlah baik-baik dia. Kalau boleh invest sikit untuk knowledge, ataupun kalau boleh do something yang can help you in kembangkan lagi financial. Kita sekarang ni dalam fasa di mana kita nak beat inflasi. Sebab apa? Kita tahu inflation makin tinggi, jadi kita punya mata wang ni nilai dia agak makin susut. Jadi kita nak beat the inflation. Macam mana? How? Through investment. Tapi before you invest, mestilah kita belajar dulu selebih dulu. Alright? So Syuk, again, thank you for the question. Saya harap soalan saya ini dijawab, dan semoga kita berjumpa lagi pada akan datang. Anda mencari sumber rujukan pelaburan saham, nak tanya mengenai sesuatu topik tapi tidak tahu pada siapa? Kongsikan persoalan anda untuk saya kongsikan di YouTube channel Nur Azamuddin untuk rujukan anda.